00326. Hari ini saya ingin membintangkan bahasa introduction dari grup kami, yaitu grup 17. Tekanan dalam kalangan pelajar kolej merujuk kepada keadaan atau situasi yang dianggap mengganggu seseorang, sehingga memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Secara lebih khusus, tekanan menggambarkan pengalaman yang tidak menyenangkan dari segi emosi, mental, dan fisikal. Bagi pelajar, tekanan akademik merupakan salah satu bentuk tekanan yang sering dialami. Ia merujuk kepada pengalaman di mana seseorang pelajar dibebani oleh tuntutan masa dan tenaga untuk mencapai matlamat akademik tertentu. Tekanan akademik boleh datang daripada pelbagai sumber seperti tuntutan tugasan, ujian, dan tekanan untuk berprestasi dengan baik. Tekanan ini memberi pelbagai impak kepada pelajar, sama ada dari segi emosi maupun akademik. Oleh itu, adalah penting bagi pelajar untuk mengenal pasti dan menguruskan tekanan dengan bijak untuk memastikan kesihatan mental dan kejayaan dalam pelajaran mereka. Hai, saya Demi Anasinau, nomor ID DIM 0922200326. Saya dari grup 17. Hari ini saya ingin membintangkan perubahan gaya hidup. Yang pertama yaitu pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja, dan ia menyebabkan saya kurang bergaul ataupun berkomunikasi dengan family dan kawan. Karena disebabkan itu, saya selalu keseorangan dan banyak kemurungan. Untuk mengelakkan diri saya terjebak dalam pengaruh media sosial, saya perbanyakkan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah seperti meluangkan masa dengan family. Perkara ini amat bermakna bagi saya kerana sekarang saya lebih banyak kawan dan suka bergaul dengan ramai orang. Yang kedua, perubahan dalam emosi dan perspektif. Pada masa dulu juga saya selalu emosi dan tidak pandai untuk mengawal emosi saya, sehingga saya menjadi stres, baran, dan ganas. Untuk mengawal ketidakstabilan emosi saya selalu berjumpa dengan konseling untuk mendapatkan sedikit tips cara mengawal emosi. Ini juga amat penting supaya kita lebih memahami perubahan emosi dan belajar mengawal emosi untuk membuat pertimbangan yang wajar. Yang ketiga, kesan pandemik COVID-19. Tahun 2019 sehingga 2022, banyak aktiviti persekolahan ditutup kerana disebabkan pandemik COVID-19. Disebabkan ini, pembelajaran saya merosot dalam sekelip mata. Untuk mengelakkan benda ini berlaku, saya kebanyakan bertanya dengan cikgu secara dalam talian untuk mendapatkan pengetahuan. Ini amat penting kerana sekarang sekolah telah membuat undang-undang yang mewujudkan piawai baru untuk mengekalkan prestasi dalam sekolahan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Rabi Jen bin Juin. ID saya DIM 0922200318. Pada hari ini saya akan bercakap tentang cara mengatasi isu stres kepada pelajar. Isu tekanan akademik dan tuntutan pelajaran yang tinggi boleh mencipta kesan negatif terhadap kesihatan mental dan kestabilan emosi pelajar kolej. Puncanya ialah disebabkan terlalu banyak tugasan, ujian berkala, dan tekanan untuk mencapai prestasi yang tinggi, seringkali menyebabkan stres dan penat lelah. Bagaimana saya mengatasi isu ini? Untuk mengatasi tekanan pelajar, saya telah mengembangkan beberapa strategi. Pertama, saya mengatur jadwal pembelajaran yang teratur dan memberikan keutamaan kepada tugasan dan ujian yang memerlukan penentuan lebih. Saya juga mengambil masa untuk berehat dan menguruskan diri dengan melakukan aktiviti rekreasi yang menyeronokkan seperti bersenam, membaca buku, bukan akademik, atau berbual dengan rekan-rekan. Adakah ia berfungsi atau tidak? Secara pribadi, cara yang saya gunakan ini telah membantu saya mengurangkan stres dan meningkatkan produktiviti dalam pembelajaran. Dengan menguruskan masa dan mengekalkan keseimbangan antara belajar dan rehat, saya dapat menghadapi cabaran akademik dengan lebih yakin dan efektif. Walau
walau bagaimanapun, setiap aktiviti mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza. Jadi, penting untuk mencari strategi yang sesuai dengan gaya pembelajaran dan keperluan diri masing-masing. Saya juga berharap strategi ini dapat membantu Anda. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kurini Anatemi. Di nomor ID DIM 0922200327. Hari ini saya ingin membentangkan pasal kewangan. Satu masalah yang dihadapi oleh ramai pelajar kolej ialah tekanan kewangan. Tekanan dan kebimbangan mungkin disebabkan oleh kenaikan harga tuition, tekanan untuk memenuhi jangkaan kewangan keluarga dan keperluan asas harian. Pelajar kolej sering menghadapi pelbagai masalah kewangan semasa belajar di institusi pengajian tinggi, iaitu ketidakcukupan kewangan. Sesetengah pelajar mungkin menghadapi sumber kewangan yang tidak mencukupi untuk membeli makanan atau minuman dan keperluan asas lain. Ini boleh menyebabkan tekanan dan kesukaran dalam mengekalkan kehidupan seharian. Saya telah melakukan beberapa perkara untuk membantu saya menangani masalah kewangan. Saya bermula dalam merancang kewangan. Saya telah melakukan beberapa perkara untuk membantu saya menangani masalah kewangan. Saya bermula dengan merancang kewangan saya dengan teliti, membuat belanjawan bulanan dan mengenepikan sebahagian daripada pendapatan saya untuk keperluan segera. Selain itu, saya sedang mencari cara untuk mendapatkan bantuan kewangan melalui pinjaman pelajar, beasiswa dan kerja sambilan. Mengatasi masalah kewangan semasa belajar adalah penting untuk pelajar dapat menguruskan sumber kewangan mereka dengan bijak, iaitu tetapkan belanjawan. Pertama sekali, tetapkan belanjawan untuk setiap bulan. Anggaplah wang pinjaman itu sebagai gaji yang terkumpul selama 6 bulan. Lepas keluarkan duit bulan tu, disiplinkan diri untuk menunggu bulan depan baru keluar duit semula. Cara sama ada ia berkesan ataupun tidak, isu kewangan dalam kalangan pelajar memang mempengaruhi kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, kesan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi isu kewangan ini tergantung kepada pelbagai faktor, termasuk kesedaran, disiplin dan keadaan individu. Kepentingan disiplin dalam mengikut bajet dan mengelakkan pembaziran tidak dapat dinafikan. Sekiranya pelajar dapat mematuhi bajet dan mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu, langkah yang diambil akan lebih berkesan. Selamat petang, nama saya Muhammad Hafiz Budiman, pemegang ID DIM 0822000127. Hari ini saya ingin bertanya topik persahabatan. Memang tidak dinafikan lagi bahwa semua orang mempunyai ragam sebaya, sama ada lebih tua maupun muda. Banyak konflik yang boleh berlaku di antara sahabat, konflik ketegangan seperti salah paham, iri hati. Hal ini boleh menyebabkan tekanan persahabatan. Hal ini pernah berlaku di antara saya dan rekan saya, disebabkan salah paham. Hal ini menyebabkan saya stres, menyebabkan saya bersendirian, dan hal ini berlanjut sehingga akademik pelajaran saya menurun. Cara saya mengatasi hal ini, saya coba bersikap jujur dengan mereka. Saya minta maaf.
alhamdulillah mereka memaafkan saya dan kami kembali bersahabat seperti dulu lagi. Dan saya kini juga belajar kita harus menerima pendapat orang lain sebelum menolak pendapat orang lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Nasri bin Nasir. ID number saya DM0724. Saya daripada Best Shop 8E. So hari ini saya akan menerangkan apa itu cinta. Cinta adalah dua hati yang saling melengkapi dan ingin memiliki. Selain itu juga kita harus tahu, walaupun cinta memberi kita kebahagiaan, cinta juga dapat memberi kita kekecewaan. So dengan itu kita haruslah menggunakan hati dalam mencintai seseorang, karena kalau kita hanya menabur janji lalu pergi, dia tidak pergi kemana pun kan. So saya akan terangkan tiga keburukan apabila bercinta dalam kalangan masyarakat ataupun pelajar. So yang pertama, bercinta ini dapat menghilangkan fokus masa kita bekerja, semasa kita belajar. So itu memberi tekanan kepada individu itulah yang sedang bercinta. Selain itu, cinta juga dapat memberi kita reka. Sebagai contoh, apabila kita sibuk dengan bercinta, kita menghabiskan masa kita dengan video call, on call, dan pada masa yang sama kita lupa dengan pekerjaan yang kita patut buat. So itu sebab yang kedua. Dan yang terakhir, cinta juga mempunyai komitmen yang tinggi, yang dimana kita harus menjaga hati, menjaga perasaan, memberi masa. So bila kita tidak dapat memberi semua tu, dia akan memberi tekanan kepada kita. Sebab bila pasangan yang jenis yang tidak paham, dia akan menekan kita. So dia dapat memberi kita tekanan yang lebih mendalam. So itu sajalah daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Sunardi. Nomor ID DEM 092200300319. Perkara yang saya ingin sentuh pada hari ini adalah berkaitan tentang grade. Isu yang saya ingin sentuh adalah kesan grade yang kurang memuaskan terhadap pelajar lah. Seperti yang kita tahu, grade ini merupakan satu pencapaian ataupun prestasi seseorang pelajar lah. Antara kesan yang boleh menimbulkan terhadap grade yang kurang memuaskan adalah contohnya nilai yang rendah dalam exam. Kesannya adalah menimbulkan ketidakselesaan dalam diri seseorang pelajar dan merasa kurang pandai dan sebagainya. Kesan kedua adalah kurang berkeyakinan, karena apabila kita memperoleh keputusan yang tidak baik, kita akan merasa tidak yakin dan merasa malu kepada orang, dan termasuk ahli keluarga kita sendiri pun kita akan merasa malu. Oke, cara untuk mengatasi stres kita ini ataupun tekanan terhadap grade kita yang kurang memuaskan adalah kita hendaklah meminta bantuan ataupun sokongan kepada keluarga kita, kepada guru kita ataupun lecturer kita di college ataupun pihak konseling untuk mendapatkan cara-cara mengatasi stres inilah. Oleh sebab itu saya percaya mereka akan dapat membantu kita untuk mengurangkan stres terhadap grade yang kita perolehi itu. Contohnya grade yang tidak memuaskan lah, so kita akan merasa stres dan sebagainya. Jadi pihak-pihak ini akan membantu kita untuk mengatasi hal-hal tersebut lah. Dan apabila pelajar itu dapat sokongan yang baik terhadap berbagai pihak, saya yakin mereka akan dapat fokus terhadap pembelajaran mereka dan memperolehi keputusan yang cemerlang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya Kyuri Nuyana Toni di IM 0922200327. Saya ingin membentangkan kesimpulan, yaitu cara menangani tekanan dalam kalangan pelajar kolej ialah stres merupakan tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan keadaan
kehidupan manusia. Tekanan termasuk beban, tekanan kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan, dan ketidakberdayaan. Walaupun kita sering mengambil mudah tekanan, ia sebenarnya boleh membawa kepada kesan yang serius, termasuk risiko berpenyakit berbahaya seperti kanser dan penyakit jantung. Tekanan boleh berlaku dalam pelbagai cara, contohnya melalui perubahan gaya hidup, belajar, kewangan, persahabatan, percintaan dan grade. Terima kasih. Itu sahaja daripada grup 17.